Kenali dan Cintai Wanita Syurga Ummahatul Mukminin, dan untuk kita dengarkan sama-sama perkongsiannya bersama dengan tuan guru kita dah pun berada atas talian saat ini, Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Joel. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sihat Ustaz Sihat Faiz. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz untuk kita sambung lagi pengajian ilmu kita, dan pada malam ini kita nak kenali dan cintai wanita syurga Ummahatul Mukminin, Sayyidatina Maimunah binti Al-Harith, untuk sama-sama kita ikuti pengajiannya. Jadi saya harap anda, rakan-rakan saya, boleh ikuti siaran ini. Ikuti siaran kami di Facebook, juga dengarkan siaran di live YouTube kita bawakan pada malam ini, serta anda macam biasalah boleh dengar dekat Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Dan untuk itu kita nak terus saja bersama dengan tuan guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Joel untuk kita dengarkan kupasannya pada malam ini berkaitan Sayyidatina Maimunah binti Al-Harith. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma' walhamdulillah mil'u kulli ardin wa sama' wassalatu wassalamu ala syamsil anbiya wa imamil atqiya habibina wa azimina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah Yasin Habibillah Taha Rasulillah al-Fatihi wal khatimi wal nasiri wal hadi ila siratul mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Khairu ma uhayyikum bihi tahiyatul Islam wa tahiyatul Islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa tadhakkura wa at-tadhkir wa an-nafa' wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa-du'a ila al-huda wa-dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Alhamdulillah. Syukran jazilan saudara Faiz yang baik hati, sidang pendengar rancangan Maulid yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini insya-Allah kita akan bicarakan isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam yang paling akhir dikahwini oleh Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, iaitu Sayyidatina Maimunah binti Al-Harith. Azwaju Taha durarun 11 Khadijatun ma Hafsatin binti Umar. Isteri-isteri Nabi adalah permata, ada 11 orang, mereka semuanya. Khadijah bersama Hafsah binti Umar. Saudatu Aisyah ma' Maimunati wa Zainabun Juwairiyah Safiyati. Saudah Aisyah bersama Maimunah, Zainab, Juwairiyah, Safiyah. Ummu Habibatin wa Ummu Salamah wa bintu Jahshin Zainabun Mutammimah. Ummu Habibah, Ummu Salamah, binti Jahash, itulah Zainab yang menjadi pelengkap. Amma sarari arba'un min bainihin, Mariyatun, Rayhanatun, a'zim bihin. Adapun para hamba ada 4, dan antara mereka yang terkenal adalah Mariyah dan Rayhanah, maka agungkanlah mereka semuanya. Malam ini kita berbicara tentang seseorang yang menjadi tokoh perempuan yang sangat masyhur dengan keutamaannya, dengan nasabnya, dengan kemuliaannya, dengan kefaqihannya. Sayyidatina Maimunah binti Al-Harith. Beliau adalah Sayyidatina Maimunah binti Al-Harith bin Hazan bin Bujair Al-Hilaliyah. Dikatakan nama asal beliau adalah Barrah, kemudian digantikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Maimunah. Beliau lahir 29 tahun sebelum peristiwa hijrah, iaitu 6 tahun sebelum kelahiran baginda Rasulullah
sebelum masa kenabian, iaitu sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Sebab itu beliau tahu tentang peristiwa orang Islam berhijrah ke Al-Madinah dan beliau banyak dipengaruhi oleh peristiwa hijrah itu dengan pengorbanan, dengan kecekalan, dengan kesungguhan dan perjuangan orang Islam ketika itu. Tambah lagi kakaknya yang bernama Ummu Fadl yang telah memeluk Islam lebih dahulu daripada beliau, banyak mempengaruhi kehidupan beliau. Yang akhirnya beliau juga nanti masuk agama Islam secara senyap dan juga beliau berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah sebelum hijrah lagi. Jadi bermakna beliau nantinya ketika dikahwini oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah Islam tetapi beliau menyembunyikan keislamannya itu. Ibu beliau sangat unik sekali yang bernama Hind binti Auf binti Zuhair Al-Hilaliyah. Hind ataupun Hindun ini subhanallah dikatakan oleh sebahagian sejarawan, inna umma Maimunah Hind binti Aufin kanat tu'rafu bi adnaha akramu ajuzin fil ardi ashara. Sesungguhnya mak kepada Maimunah iaitu Hindun binti Auf itu terkenal dengan beliau itu sebagai seorang tua, maksudnya seorang ibu yang paling mulia di atas muka bumi ini kerana ashara, punyai menantu-menantu yang hebat-hebat. Kenapa tidak? Di dalam kehidupan beliau, beliau punyai paling kurang 6 menantu yang sangat hebat. Pertama sekali, iaitu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi, yang berkahwin dengan kakak beliau ataupun adik beliau. Maksudnya adik kepada Sayyidatina Ummu Maimunah yang kita bicarakan sekarang, iaitu Lubabah Al-Kubra binti Al-Harith, iaitu kakak kepada Sayyidatina Maimunah yang kita bicarakan sekarang ini, iaitu mereka seayah dan seibu. Yang akhirnya Lubabah ini nanti akan dipanggil dengan nama Ummul Fadl. Ummul Fadl. Yang kedua, menantu kepada mak kepada Sayyidatina Maimunah adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapa tidak kenal? Beliau berkahwin dengan Salma binti Umais, iaitu adik-beradik kepada Sayyidatina Maimunah tapi seibu. Maksudnya anak kepada Hindun. Jadi menantu Hindun yang kedua hebatnya. Yang ketiga adalah Sayyidina Ja'far bin Abu Talib. Subhanallah. Beliau kahwin dengan Asma binti Umais, iaitu adik-beradik seibu dengan Sayyidatina Maimunah. Kemudian ketika Sayyidina Ja'far syahid dalam perang Mu'tah, Sayyidatina Asma binti Umais dikahwini oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq selepas itu. Kan dua-dua orang yang sangat mulia itu, Masya Allah. Bermaksud selain Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, yang menjadi menantu beliau juga adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, subhanallah. Kemudian setelah berkahwin dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidatina Asma binti Umais tadi itu kahwin lagi. Setelah bercerai dengan Sayyidina Abu Bakar, kahwin lagi dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Bermaksud Sayyidina Ali bin Abi Talib juga adalah menantu kepada Hindun. Kemudian menantu kepada Hindun juga yang terkenal adalah Usamah bin Al-Hadi Al-Laythi yang berkahwin dengan Salma binti Umais tadi itu setelah Sayyidina Hamzah syahid dalam perang Uhud. Ini sudah 7 menantu yang mulia. Dan menantu yang mulia dan menantu yang terbaik adalah Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Hind ada 2 orang anak. Dan 2 orang anak ini dikahwini oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menantu yang terhebat, yang terbaik di kalangan nama-nama menantu yang kita sebutkan tadi, sebab Rasulullah sallallahu alaihi
wa baraka wasallam berkahwin pertama sekali dengan Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah. Kita sudah bicarakan tentang beliau. Juga Ummahatul Mukminin, setelah wafat Sayyidatina Zainab, barulah Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Maimunah binti Al-Harith yang kita bicarakan sekarang. Sebab itulah mak kepada Sayyidatina Maimunah, iaitu Hind ini ataupun Hindun, digelar sebagai orang yang paling mulia, punyai menantu-menantu yang hebat yang kita sebutkan tadi. Sayyidatina Maimunah sendiri sebagai seorang tokoh perempuan di dalam kabilahnya, dan beliau juga adalah seorang yang sangat hebat, punyai kedudukan. Kerana punyai hubungan dengan orang-orang yang hebat. Pertama sekali, beliau adalah Sayyidatina Maimunah yang kita bicarakan sekarang, adalah mak saudara yang dipanggil khalah, iaitu mak saudara sebelah mak, kepada siapa? Kepada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sebab mak kepada Sayyidina Ibnu Abbas, iaitu Ummu Fadal, bukankah tadi suami kepada ayahnya, iaitu Abbas bin Abdul Muttalib? Masya Allah. Jadi Sayyidina Ibnu Abbas itu menjadi anak saudara kepada Sayyidatina Maimunah. Yang kedua, beliau juga adalah mak saudara kepada Sayyidina Khalid bin Al-Walid bin Al-Mughirah. Kita tahu Al-Walid ibn Al-Mughirah adalah pembesar Quraisy yang sangat terkenal. Anak beliau iaitu Khalid. Khalid, mak beliau adalah Lubabah As-Sughra. Lubabah As-Sughra adalah adik ataupun kakak kepada Sayyidatina Maimunah. Jadi Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Sayyidina Khalid ibn Walid, kedua-duanya adalah anak saudara kepada siapa? Kepada Sayyidatina Maimunah radhiyallahu taala anha. Sayyidatina Maimunah juga adalah ipar kepada Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, yang mana Sayyidina Ja'far bin Abi Talib berkahwin dengan Asma binti Umais, iaitu adik seibu kepada Sayyidatina Maimunah. Subhanallah hadirin, nak menunjukkan beliau daripada nasab yang sangat mulia, juga punyai orang-orang hubungan dengan orang-orang yang mulia, dan yang paling mulia adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang nantinya beliau berkahwin dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu, Sayyidatina Maimunah pernah berkahwin 2 kali. Sebelum Islam, beliau berkahwin dengan Mas'ud ibn Amr Al-Thaqafi, tetapi bercerai. Bagaimana kisah dia? Ketika sebelum masuk Islam dahulu, berkahwin dengan Mas'ud ini tadi. Dalam masa yang sama, Sayyidatina Maimunah selalu berulang alik ke rumah kakaknya Ummu Fadal. Dan Sayyidatina Ummu Fadal ketika itu sudah Islam. Sebab itu Sayyidatina Maimunah yang ketika itu belum Islam selalu dengar apa yang diceritakan oleh kakaknya tentang Islam begini-begini dan sebagainya. Dan ketika orang Islam menang dalam perang Badar dan perang Uhud, iaitu berlaku di mana ni? Di Madinah. Karena ketika itu Sayyidatina Maimunah masih berada di bumi Makkah. Jadi ketika menang orang Islam dalam perang Uhud dan perang Badar dulu barulah Uhud, jadi itu menimbulkan sesuatu yang kesan yang mendalam dalam hati Sayyidatina Maimunah ketika itu. Tambah lagi ketika orang Islam menang dalam perang Khaybar, itu lebih gembira lagi Sayyidatina Maimunah yang ketika itu belum Islam. Lalu kegembiraannya itu diceritakan kepada suaminya yang belum Islam, iaitu Mas'ud tadi itu. Ingatkan, Mas'ud tadi bergembira, rupanya tidak, sebab Mas'ud tadi adalah orang yang memusuhi Islam ketika itu. Masya Allah. Lalu akhirnya ketika di rumah bertengkar keduanya suami isteri, yang akhirnya Mas'ud tadi suaminya bukan suka pun dengan kemenangan orang Islam. Sebaliknya, Sayyidatina Maimunah ketika itu yang belum Islam suka, jadi tak
ngam keduanya akhirnya bertengkar dan membawa kepada perceraian. Sebab itulah selepas itu beliau keluar daripada rumahnya, dicerai oleh suaminya ketika berumur 26 tahun, lalu menetap di rumah kakaknya Ummu Fadal. Selepas itu beliau kahwin lagi, Sayyidatina Maimunah kahwin lagi dengan Abu Roham ataupun Roham bin Abdul Uzza. Tetapi suaminya ini meninggal dunia. Jadilah beliau janda lagi untuk kali yang kedua. Kisah berkahwin dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam pada tahun 7 Hijriah. Kita akan sambung insya-Allah selepas ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadza wabillahi taufiq. Baginda Junjungan Agung Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima adalah manusia yang paling sempurna bentuk tubuh dan budi pekertinya, lagi luhur zat dan segala sifatnya. Baginda adalah seorang insan yang sangat pemalu dan rendah hati. Baginda membaiki sendiri sandalnya, menampal pakaiannya, dan memerah susu dari Baginda melayani keluarganya dengan perilaku yang baik. Baginda mencintai fakir miskin, duduk bersama mereka, menjenguk orang-orang sakit di kalangan mereka, mengiringi jenazah mereka, tidak menghina orang fakir, dan sama sekali tidak membiarkannya fakir. Baginda menerima permintaan maaf dan tidak bertemu seseorang dengan sesuatu yang tidak disukainya. Baginda berjalan dengan janda-janda dan hamba sahaya. Baginda tidak gentar kepada raja-raja. Marah dan redhonya baginda itu semata-mata kerana Allah Ta'ala jua. Baginda berjalan di belakang para sahabatnya dan bersabda, "Kosongkanlah belakangku untuk malaikat ruhaniyah." Baginda mengendarai unta, kuda, bagal dan keldai yang dihadiahkan oleh sebahagian raja kepadanya. Junjungan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengikat batu mengalas perutnya kerana lapar, padahal kunci-kunci perbendaharaan bumi telah dikurnia kepadanya. Gunung Ganang merayunya untuk menjadi emas baginya, namun baginda menolak. Baginda menyedikitkan hal-hal keduniaan. Dirinya memulai salam kepada orang yang bertemu dengannya. Baginda memanjangkan solat Jumaat dan memendekkan khutbahnya. Baginda menjaga hati orang-orang mulia dan menghormati orang-orang yang berkelebihan. Baginda bergurau, tetapi tidak mengatakan kecuali yang benar, yang disukai oleh Allah Ta'ala. Petikan tadi telah disunting dari kitab Iqdul Jauhar fi Maulidin Nabiyil Azhar sallallahu alaihi wasallam, karya Al-Imam As-Sayyid Ja'far bin Hasan Al-Barzanji Al-Madani radhiyallahu anhu. Lembah Kelang 91.5 FM. Terima kasih banyak. Terus setia bersama di IKIM Inspirasi Inforia Islami untuk sama-sama kita ikuti pada malam ini pengajian ilmu kita dalam siri Kenali dan Cintai Wanita Syurga Ummahatul Mukminin, dan pada malam ini kita dah pun dengarkan awal tadi perbincangan perkongsian daripada Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Joel dalam bicara kita berkaitan dengan Sayyidatina Maimunah binti Al-Harith, dan insyaAllah kita nak sambung lagi siri kita pada malam ini. Anda macam biasa boleh tonton siaran ini di Facebook Live kita, di YouTube Live juga ada, dan pastinya dekat radio kami IKIM Inspirasi Inforia Islami. Silakan Ustaz untuk sambungan bicara kita pada malam ini. Baik. Syukran jazilan Faiz, hadirin yang dirahmati Allah al-musta'in. Kita tahu pada 6 Hijriyah, Nabi SAW bersama dengan sekumpulan orang-orang Islam bercadang untuk melakukan umrah dan masuk ke bumi Makkah. Tetapi ketika itu dihalang oleh pembesar-pembesar dan orang-orang musyrikin.
Lalu berlakulah yang disebut dengan perjanjian Hudaibiyah. Tuan-tuan tahu perjanjian Hudaibiyah ini menuntut untuk ditunda umrah pada tahun 6 Hijriah itu. Tetapi boleh mengerjakannya pada tahun hadapan, iaitu pada 7 Hijriah. Pada 7 Hijriah inilah baginda Nabi SAW dan sekumpulan orang Islam yang lain buat umrah, masuk Makkah dan tinggal 3 hari di situ untuk melakukan umratul qada, iaitu umrah qada yang sepatutnya dilakukan pada 6 Hijriah dahulu. Ketika itu Sayyidatina Maimunah telah masuk Islam, tetapi menyembunyikan keislamannya. Sebab keadaan Makkah ketika itu belum sesuai untuk dizahirkan keislaman. Dalam pada itu beliau menjanda, maksudnya jadi janda sebab 2 kali sudah berkahwin. Dengan suami yang kedua itu telah wafat. Ini menjadikan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib inginkan seseorang untuk menjadi penyeri hidup kepada Sayyidatina Maimunah ini. Lalu Sayyidina Abbas, pak saudara kepada Nabi, tawarkan kepada Rasulullah SAW, dan ketika itu Nabi berada di Juhfah. Apa kata Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib? Inna Maimunata bint al-Harith qad ta'ayyamat min Abi Rahum ibn Abdul Uzza. Sesungguhnya Maimunah binti Al-Harith telah pun menjadi janda kerana kematian Abi Rahum bin Abdul Uzza. Hal laka an tatazawwajaha? Apakah kamu mahu, wahai Muhammad, untuk mengahwininya? Lalu Nabi SAW menerimanya dan bersedia. Lalu diutuslah Sayyidina Ja'far bin Abi Talib kepada Sayyidatina Maimunah untuk melamarnya. Jadi ketika itu Sayyidatina Maimunah memilih kakaknya sendiri, iaitu Ummul Fadl. Uruskanlah urusan semuanya ini, uruskan. Begitu. Jadi oleh kerana Sayyidatina Ummul Fadl, beliau adalah isteri kepada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, jadi senang sebab memang Sayyidina Abbas yang katanya mengusulkan untuk dikahwini Sayyidatina Maimunah ini oleh baginda Rasulullah SAW. Lalu mudah urusannya. Jadi jadilah perkahwinan itu, dan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, beliau yang menguruskan perkahwinan itu, dan diberi mahar kepada Sayyidatina Maimunah dengan 400 dirham. Ada juga yang riwayat menyebutkan Sayyidatina Maimunah sendiri yang menawarkan diri untuk menjadi isteri baginda Rasulullah. Temukan jawapan dalam setiap permasalahan. Ikuti sesi bersama Yang Amat Arif, Datuk Dr. Haji Muhammad Naim Haji Mohtar, Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, yang berbahagia Profesor Datuk Nur Aziah Haji Muhammad Awal, Profesor Undang-Undang Keluarga, Wanita dan Kanak-kanak, dan yang berbahagia Tuan Haji Ikram Hussein, Kaunselor Berdaftar, menerusi segmen Dari Hati, Jumaat 9 malam hanya di IKIM. Dari hati, kita berkongsi, mencari solusi. Sultan Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih lahir pada 29 Mac 1432 Masihi bersamaan dengan 26 Rajab 833 Hijriah di Adrianopolis, iaitu di antara sempadan negara Turki dengan Bulgaria. Ibunya Huma Hatun dan bapanya pula Sultan Murad II, salah seorang pemerintah kerajaan Uthmaniyah yang masyhur. Sultan Murad II menaiki takhta pada usia 18 tahun dan terkenal sebagai pemerintah yang berilmu, bijaksana, adil dan mencintai ulama serta penyair. Sebagaimana ayahandanya, Muhammad Al-Fatih juga menaiki takhta pada usia muda, iaitu 19 tahun.
baginda memerintah selama 30 tahun iaitu antara tahun 1451 sehingga 1481. Sultan Muhammad Al-Fatih meninggal dunia pada 3 Mei 1481. Jasad baginda disemadikan di Istanbul iaitu bandar lama di selatan Tanjung Emas. Lokasi ini terletak berhampiran dengan bukit terdamparnya 70 buah kapal tentera baginda yang digunakan untuk menawan kota Konstantinopel. Johor Bahru 106.2 FM. Kepada warga negara Malaysia yang berkelayakan, anda dijemput untuk mengisi kekosongan jawatan sebagai juruaudit atau ketua pegawai unit audit dalam grade W48 di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Berumur tidak kurang daripada 35 tahun, memiliki ijazah sarjana muda kepujian perakaunan yang diiktiraf oleh IKIM daripada universiti-universiti awam atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya, serta berdaftar dengan Ahli Institut Accountant Malaysia MIA. Antara bidang dan tanggungjawab merancang dan melaksanakan audit di IKIM dengan menyediakan pelan audit tahunan merangkumi audit pengurusan, kewangan, prestasi dan pengauditan khas yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Akaun dan Audit dan Lembaga Pengarah IKIM. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan atau hubungi 03-6204-6374. Tarikh tutup permohonan sebelum atau pada 22 Januari 2021. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa! Buku baharu terbitan IKIM bertajuk Ahmad Ibrahim, Safiah Pemikiran, Sumbangan dan Ilmiah, mengisahkan kehidupan almarhum Profesor Ahmad bin Muhammad Ibrahim yang berkredibiliti, prolifik dan hebat dalam dunia perendangan Islam di Malaysia. Sumbangan ilmiah almarhum telah dibincangkan dalam pelbagai sudut termasuk perbandingan pemikiran, keuangan dan perbankan, takaful, undang-undang murtad, keluarga, komersial, jenayah syariah dan wakaf. Hasil tulisan termasuk anak beliau sendiri, rakan-rakan seperjuangan dan bekas pelajar beliau yang amat mengenali kepribadian dan mengagumi pemikiran almarhum. Jom dapatkan segera buku ini dengan tawaran diskaun menarik di www.ikimniaga.my atau hubungi Unit Pembangunan Ekonomi dan Pemasaran di talian 03 6204 6389 atau 03 6204 6388. Dapatkan sekarang. Kuala Terengganu 100.2 FM. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Mohon maaf atas gangguan siaran sebentar tadi dan insyaAllah kita masih lagi bersiaran bersama-sama dengan Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Joel atas talian saat ini untuk kita sambung lagi pengajian ilmu kita dalam siri Kenali dan Cintai Wanita Syurga Ummahatul Mukminin Sayyidatina Maimunah binti Al-Harith. Saya harap Ustaz dapat bersama-sama untuk sambung lagi pengajian kita pada malam ni, Ustaz. Kita masih lagi menantikan Tuan Guru kita untuk sama-sama ikuti siaran kita bersama-sama pada waktu ini. InsyaAllah sekejap lagi kita cuba lagi. Ada beberapa gangguan teknikal pada waktu ini untuk sama-sama kita ikuti pengajian ilmu. Jadi terus setia bersama-sama. Talian live Facebook kita dan juga YouTube masih lagi bersiaran. Kita masih lagi menantikan Al-Fadhil Ustaz. Jadi anda jangan ke mana, berehat sekejap. Saya akan dapatkan talian bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz selepas ini. Walaupun zahirnya kita bergerak dengan kehendak diri kita, kita ada tangan, ada kaki yang kita gerakkan, tetapi sebenarnya pemilik sebenarnya Allah. Maka apabila kita menyedari bahawasanya kita milik Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita perlu bertindak, bergerak, melakukan seperti yang dikehendaki oleh pemilik. Apa pemilik? Kehendaki daripada mata kita, daripada telinga kita, kaki kita, maka seperti itulah yang kita lakukan. Dan seterusnya, seseorang itu dia tidak akan bersifat lupa diri, namun dia menyadari bukanlah atas
kapasiti dirinya sendiri sebenarnya segi hakikat, tapi semuanya adalah ada pemilik tunggal yang hakiki, iaitu Allah. Dan pemilik itu boleh sahaja bila-bila masa kalau dia nak tambah, dia tambah. Dan bila-bila masa kalau dia ingin menarik ke semuanya, dia boleh melakukan. Terus dengarkan Tahsinul Ibadah setiap hari Khamis pada pukul 10 pagi hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ya, dengarkan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kita terus sambung pengajian ilmu kita pada malam ini bersama dengan Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Jul. Silakan Ustaz. Peringatan kepada semua pemandu-pemandu, lorong-lorong yang disediakan di negara kita ni ada 2, 3, 4 lorong, ada yang 5 lorong pada satu hala. Dan kerajaan menghabiskan duit berjuta-juta walaupun tuan-tuan bayar tol, tetapi keselamatan itu diutamakan. Jadi lorong yang paling kiri itu adalah pemanduan yang bawah daripada 70 km sejam. Line yang kedua 80, line yang ketiga 90 dan line yang lalu untuk line memotong yang dalam sekali, ke kanan sekali itu adalah 110 had laju di negara kita. Jadi kalau tuan-tuan bawa kereta yang sisinya kecil, kenapa mesti duduk di lorong paling laju? Duduklah di lorong yang betul supaya anda selamat sampai ke destinasi. Jangan terkejar-kejar, nanti anda dikejarkan ke tempat lain. Ini yang payah nanti. Jadilah pemandu bijak, kocek selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Teruskan bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami waktu ini bersama dengan Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Jul. Silakan Ustaz. Baik. Tadi kita berhenti pada Sayyidatina Maimunah menawarkan dirinya kepada Nabi SAW untuk bersedia menjadi isteri baginda Rasulullah SAW. Dikatakan ketika utusan Nabi iaitu Sayyidina Ja'far bin Abi Talib datang untuk meminang Sayyidatina Maimunah, ketika itu Sayyidatina Maimunah berada di atas tunggangannya, mungkin kuda ataupun unta, saya pun tak sempat nak rujuk ya. Tetapi setelah dinyatakan hasrat baginda Rasulullah SAW ingin menyunting beliau sebagai isteri, apa kata beliau? Al-ba'iru wa ma alaihi lillahi wa rasulih. Tunggangan ini dan apa yang ada di atasnya, maksudnya dirinya sendiri, adalah untuk Allah dan untuk Rasulnya. Bermaksud beliau bersedia dan beliau menerima pinangan itu. Inilah yang menyebabkan juga kemuliaan ke atas beliau, sehingga dengan kesungguhan dan kesetiaan beliau menawarkan diri tadi itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di dalam surah Al-Ahzab, wa mara'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabi in arada an-nabiyyu an yastankihaha khalisatan lak min dunil mu'minin. Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi sekiranya Nabi ingin mengahwininya sebagai pengkhususan bagimu, iaitu untuk baginda Rasulullah SAW, bukan untuk semua orang mukminin. Dan beliau adalah perempuan yang terakhir dikahwini oleh baginda Rasulullah SAW. Setelah perkahwinan itu, apa yang berlaku? Setelah 3 hari berada di bumi Makkah, jadi orang musyrikin tak nak Nabi dan orang Islam duduk lama situ. Janjinya 3 hari kena keluar. Sehingga Nabi cuba nak menenangkan mereka dan Nabi katakan, wa ma alaikum law taraktumuni fa a'rastu baina adhharikum fa sana'tu lakum ta'aman fa hadartumuh. Apa kiranya kalau kamu tinggalkan kami, bermaksud kamu tidaklah perlu untuk bertegas sangat, dan aku akan buatkan makanan untuk kamu dan kamu hadir dan kamu boleh makan makanan itu.
Sambil-sambil untuk buat kenduri kahwin yang Nabi baru kahwin dengan Sayyidatina Maimunah tadi itu. Lalu kata musyrikin Makkah ketika itu, la hajata lana bi ta'amik, kami tidak perlu pun dengan makanan kamu, fakhruj 'anna, keluarlah daripada kami. Nabi SAW memang bukan tujuan untuk berperang, akur sahaja. Lalu Nabi SAW dan orang-orang Islam yang lain keluar daripada bumi Makkah dengan amannya, dan Nabi bawa isteri baginda iaitu Sayyidatina Maimunah bersama-sama sehinggalah sampai di satu tempat namanya Sarif. Tempat itu namanya Sarif, iaitu sekitar lebih kurang 6 batu, 21 km daripada Makkah, lebih kurang ya. Jadi sampai di situ mereka pun bertahallul. Itulah yang disebut oleh Sayyidatina Maimunah, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu halalani bisarafin. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin denganku dan kami keduanya telah bertahallul di satu tempat namanya Saraf. Dikatakan juga di sinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam menukarkan nama Sayyidatina Maimunah. Tadi dikatakan sebahagian riwayat mengatakan namanya adalah Barrah. Ketika sampai di Saraf itu Nabi menukarkan namanya kepada Maimunah, dan disitulah dibuat kenduri seadanya, dan disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ataupun bersama dengan Sayyidatina Maimunah sebagai suami dan isteri di kawasan itu. Kemudian masuklah ke bumi Madinah selepas itu dan bermulalah kehidupan Sayyidatina Maimunah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang isteri dan ummahatul mukminin di bumi Madinah. Kesan daripada perkahwinan ini adalah sangat baik, impak yang sangat bagus, sebab orang-orang daripada Bani Hilaliyah yang asalnya memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam ramai yang memeluk agama Islam dan berjuang menolong baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat sedikit kelebihan yang ada pada Sayyidatina Maimunah, iaitu pertama sekali ayat diturunkan untuk beliau. Ini adalah suatu kemuliaan sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang kita bacakan tadi kepada Sayyidatina Maimunah di atas kesediaan beliau untuk menawarkan diri menjadi isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, keimanan beliau dan keimanan adik-beradik beliau malah diakui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mengatakan al-akhawatu mu'minatun, perempuan-perempuan beriman yang bersaudara, siapa mereka? Maimunatu zawjun Nabi, iaitu Maimunah isteri Nabi. Wa Ummul Fadli bintul Harith, iaitu Ummul Fadl bintul Harith, kakaknya. Wa Salma imra'atu Hamzah, iaitu Salma isteri kepada Sayyidina Hamzah. Wa Asma bintu Umais, dan Asma binti Umais hiya ukhtuhunna li ummihinna, mereka itu adalah adik-beradik mereka dengan satu ibu mereka. Dan yang menunjukkan keimanan Sayyidatina Maimunah ini sangat mantap, malah diperakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah selepas kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap beliau pegang ajaran Islam dengan bersungguh-sungguh dan sangat berpegang kepada ajaran dan hukum hakam Islam itu, sehingga pernah diceritakan ada sanak saudara beliau iaitu Sayyidatina Maimunah yang datang ke rumah beliau. Ketika itu Sayyidatina Maimunah mencium seperti bau arak. Lalu apa kata beliau? La illam takhruj ila al-muslimin fayajlidunaka la tadkhul alayya abada. Kalau kamu tak keluar berjumpa dengan orang-orang Islam dan mereka tidak mentajlidkan kamu, tidak menyebat kamu atas perbuatan kamu minum arak ini, la tadkhul alayya abada, jangan kamu masuk berjumpa aku selama-lamanya. Maksudnya kesungguhan beliau
dalam untuk orang Islam itu berpegang kepada ajaran Islam yang sebenar. Yang ketiga, beliau sangat cinta kepada Nabi SAW dan Nabi sangat mesra kepada beliau. Buktinya apa? Buktinya anak saudaranya sendiri iaitu Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wa sallama kana yaghtasilu bi fadli Maimunah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam pernah mandi daripada bekas air mandinya Sayyidatina Maimunah. Di ketika lain Sayyidina Ibnu Abbas meriwayatkan hadis anna Nabiyya sallallahu alaihi wa sallama wa Maimunah kana yaghtasilani min ina'in wahid. Sesungguhnya Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Maimunah mandi bersama daripada satu bejana. Nah, maksudnya mencaduk air daripada satu bejana yang sama. Dan diakui juga kemesraan ini oleh mantan ataupun bekas hamba kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang bernama Quraib. Beliau mengatakan bahawa dia mendengar Sayyidatina Maimunah mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadtaji'u ma'i wa ana haid. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Sayyidatina Maimunah baring bersamaku dan ketika itu aku sedang haid ketika itu. Wa baini wa bainahu thawbun, dan di antaraku dan di antara Nabi ada pakaian. Hadirin, kita akan sambung yang seterusnya selepas ini insya-Allah. Hadza wa billahi taufiq. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyatakan bahawa pemakaian pelitup mulut dan hidung merupakan satu daripada langkah pencegahan bagi membendung penyebaran virus termasuk virus COVID-19. Justru memakai pelitup hidung dan mulut atau face mask ketika ini sudah menjadi norma baharu dalam kehidupan sejak penularan wabak pandemik COVID-19. Namun pastikan anda melupuskan pelitup mulut dan hidung yang telah digunakan dengan betul dan tidak membuang di merata-rata tempat bagi mengelakkan jangkitan kepada orang lain. Ikim kongsikan tips melupuskan pelitup hidung dan mulut yang disarankan oleh KKM. Pertama, putuskan bahagian tepi pada tali pelitup hidung dan mulut. Kedua, lipat pelitup mulut dan hidung anda ke arah dalam dengan kemas dan ikat menggunakan tali yang telah diputuskan. Ketiga, buang pelitup hidung dan mulut terpakai ke dalam tong sampah yang tertutup. Dan terakhir, cuci tangan dengan air sabun selepas membuang pelitup hidung dan mulut. Bersama kita memutuskan rantaian COVID-19 dengan mengamalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup hidung dan mulut ketika berada di luar dan kerap membasuh tangan menggunakan air dan sabun atau cecair pembasmi kuman. Pesanan putuskan rantaian COVID-19 ini dibawakan oleh IKIM. Teruskan bersama kami kesetiaan anda di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Waktu ini masih lagi bicara kita dalam siri Kenali dan Cintai Wanita Syurga Ummahatul Mukminin Sayyidatina Maimunah binti Al-Harith bersama dengan Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Joel untuk sama-sama kita ikuti pengajian ilmunya. Banyak yang dah pun kita dengarkan kupasannya. Sementara saya masih menanti Al-Fadhil Ustaz berada bersama-sama di talian saat ini untuk kita sambung lagi pengajian ilmu kita. Jadi anda teruskan setia bersama-sama kami waktu ini, jadikan IKIM teman anda. Jangan ke mana, masih boleh bersiaran di Facebook Live dan juga YouTube. Sekejap lagi kita cuba dapatkan Al-Fadhil Ustaz selepas ini. Radio IKIM memberi anda pengisian terbaik di waktu pagi bersama Pian dan Hazwan di Warna Pagi IKIM setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. Tak jaga hubungan dengan Allah, problem yang utama, subhanallah, solat inilah yang tak terjaga. Hubungan dengan Allah tak jaga, macam-macam problem akan mendarat. Diiringi dengan lagu-lagu ketuhanan terbaik di Malaysia. Umpama sebutir permata, hai anak, kau dibesarkan dengan kasih sayang, dengan harap. Terus setia bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Yep, terus setia di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Waktu ini bersama-sama dengan Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Joel. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, Sayyidatina Maimunah sangat cinta kepada Nabi dan Nabi pun sangat sayang kepada beliau. Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mandi daripada bekas air mandinya
Maimunah. Di ketika lain, Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Maimunah kana yaghtasilani min ina'in wahid. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidatina Maimunah pernah mandi dalam satu bejana, bermaksud sama-sama cedok air daripada tempat yang satu. Di ketika yang lain, Sayyidina Quraib, iaitu bekas hamba kepada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah mengatakan bahawa beliau mendengar Sayyidatina Maimunah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadtaji'u ma'i wa ana haid. Nabi pernah baring bersama denganku sedangkan ketika itu aku sedang haid. Wa baini wa bainahu thawbun, dan ada selembar kain di antaraku dengan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud mesranya Nabi dengan Sayyidatina Maimunah. Yang keempat, kelebihan Sayyidatina Maimunah sangat menjaga hubungan silaturahim. Ini diakui oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidatina Aisyah pernah mengatakan, amma annaha kanat min atqana lillah wa awsalina lirrahim. Demi Allah, sesungguhnya Maimunah adalah orang yang paling bertakwa di antara kami dan orang yang paling banyak bersilaturahim. Ini diakui oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya. Di samping itu, Sayyidatina Maimunah terkenal dengan orang yang sangat berilmu, malah beliau seorang yang sangat faqih, iaitu yang faqih yang sangat mendalam ilmu fiqahnya, punyai malakah fiqhiyah yang sangat luar biasa. Dalam keilmuan, dilihat dari segi periwayatan hadis, beliau meriwayatkan hadis 76 buah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 13 hadis ada di dalam Sahih Al-Bukhari dan di dalam Sahih Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh beliau yang menjadi muttafaqun alaih adalah 7 buah hadis. Nah, kemudian murid-murid beliau juga sebahagiannya meriwayatkan hadis daripada beliau, kerana banyaknya hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Maimunah selain daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha dan Sayyidatina Ummu Salamah. Kedua-duanya sudah kita bicarakan dalam perbicaraan yang dahulu. Bagaimana yang menunjukkan kefaqihan, kedalaman ilmu beliau di dalam tauhid, di dalam fiqah, ini diceritakan oleh Sayyidina Ibnu Abbas, anak saudara beliau sendiri. Apa kata beliau? Ada seorang perempuan yang sakit lalu bernazar, kalau sembuh dia akan solat di Baitul Maqdis, iaitu di Palestin, jauh tu, satu bulan perjalanan daripada Makkah. Daripada Makkah nak sampai ke situ tu 1 bulan perjalanan. Lebih kurang juga kalau daripada Madinah. Apa yang berlaku, semua perempuan tadi tu. Lalu dia pun bersiap untuk berangkat pergi ke Baitul Maqdis. Ketika itu didengar oleh Sayyidatina Maimunah ketika itu. Nah, lalu Sayyidatina Maimunah berjumpa dengannya dan memberi salam, dia jawab salam, dan perempuan tadi itu pun bagi tahu apa hajatnya nak berangkat ke Baitul Maqdis untuk menunaikan nazarnya tadi. Nazarnya sakit dah, sembuh dah. Lalu kata Sayyidatina Maimunah menenangkannya, duduklah dan makanlah apa yang kamu masak. Jadi cukuplah kamu solat di Masjid Nabi sahaja. Tidak perlulah untuk pergi ke Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis itu yang kamu nadarkan, sebab aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salatun fihi afdalu min alfi salatin fima siwahu minal masajid illa Masjid Al-Ka'bah. Solat di masjid ini, iaitu Masjid Nabawi, lebih afdal 1000 kali daripada solat di masjid lainnya, kecuali masjid yang ada Kaabah, iaitu di Al-Masjidil Haram. Kelebihan yang lain, Sayyidatina Maimunah sangat suka melakukan kebaikan. Pernah sekali Nabi jumpa Sayyidatina Maimunah dan beliau bagi tahu yang beliau telah pun memerdekakan hamba miliknya
tanpa izin daripada Nabi. Nabi menyetujuinya, cuma Nabi katakan walau wasalti ba'da akhwalik kana a'zama li ajrik. Cuma kalau kamu berikan hamba tadi itu kepada sebahagian bapa saudaramu, iaitu keluargamu daripada Bani Hilal, tentu pahalanya lebih besar lagi. Beliau antara kelebihan yang ketujuh adalah perempuan yang terakhir dikahwini oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punya rahsianya di situ. Dan keistimewaan yang ke-8, dan inilah yang terakhir yang sempat untuk kita bicarakan pada masa malam ini, adalah beliau menjadi isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah pasti menjadi isteri Nabi adalah satu kemuliaan yang sangat besar, sehingga Allah Azza wa Jalla berfirman, wa dhakurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu daripada ayat-ayat Allah dan hikmah, iaitu sunnah nabimu, sesungguhnya Allah adalah maha lembut lagi maha mengetahui. Maksudnya Ummahatul Mukminin akan ajarkan umat apa yang mereka tidak lihat di rumah Nabi, bagaimana Nabi tidur, apa yang Nabi baca, bangkit daripada tidur, di rumah, muamalah dengan isteri, masuk rumah, keluar rumah, itu nantinya diceritakan oleh isteri-isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau Sayyidatina Maimunah mengerjakan haji, balik daripada haji, beliau sakit. Nah, dekat tempat yang beliau pernah bersama dengan Nabi, maksudnya dikahwini Nabi, buat walimah di tempat yang sarif yang kita katakan di situ. Oleh kerana merasakan ajalnya hampir tiba, beliau pun bagi tahu kepada orang yang bersama rombongan tadi, akhrijuni min Makkah, bawa saya keluar daripada Makkah, fa inni la amutu fiha. Sesungguhnya saya tidak meninggal di situ. Kenapa? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbarani anni la amutu bi Makkah. Sebab Nabi pernah bagi tahu pada saya yang saya tidak akan meninggal di Makkah. Akhirnya dibawa dalam perjalanan, meninggal di mana? Di Sarif tadi itu. Tempat pernah didirikan ataupun diadakan walimah keduri kahwin. Di situ, iaitu tempat antara Makkah dengan Madinah. Di situlah dia tempat, subhanallah, Nabi mengahwini beliau dahulu. Masya Allah ya. Jadi ketika itu umurnya 80, ada yang mengatakan 80 tahun. Dan disemadikan di tempat beliau membina keluarga dengan Nabi, dikahwini Nabi di situ, menjadi suatu suatu kenangan, dan beliau meninggal pada tahun 51 Hijriah. Alhamdulillah, Faiz dan yang lain, alhamdulillah saya dan rombongan umrah pernah kami pergi ke tempat dimakamkan, disemadikan Sayyidatina Maimunah ini di tepi jalan. Kalau kita daripada Madinah, dia di tepi jalan, beberapa minit untuk sampai ke Masjid Aisyah ataupun di Masjid di Tan'aim, tempat kita melakukan umrah, dan itu miqat untuk umrah. Alhamdulillah kami pernah sampai di situ dan disemadikan jasad yang sangat mulia di situ, Sayyidatina Maimunah, pada tahun 51 Hijriah, menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wafat yang sangat mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkatan, mengetahui dan mencintai, dan mudah-mudahan dikumpulkan bersama dengan Sayyidatina Maimunah dan Ummahatul Mukminin yang lain, dan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz untuk perkongsian kita pada malam ini. InsyaAllah kita ada kesempatan, saya kira ada 2 siri lagi Ustaz. InsyaAllah kalau minggu depan kita akan sama-sama berkaitan dengan Sayyidatina Maryah Al-Qibtiyah untuk kita sama-sama bawakan. Jadi anda boleh terus ikuti siaran ini. Kita akan bawakan bersama-sama perkongsian yang ulangannya minggu ini, insyaAllah jam 10 malam, sebab kita beri laluan Sabtu ini forum bicara adin jam 9 malam. Jadi Maulid Al-Hikam akan kita bawakan jam 10 malam. Jadi anda terima kasih banyak-banyak menonton di Facebook, yang juga menonton di YouTube, serta mendengarkan di Radio IKIM. InsyaAllah Ustaz, ada kesempatan kita jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Buat anda sahabat-sahabat saya, teruskan setia bersama, jadikan IKIM teman anda. Maulid IKIM bersiaran Minggu hadapan hari dan waktu yang sama, Khamis 9 malam, IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bang, ni campur ni satu lagi berapa bang?